Saya nak menyampaikan satu kisah, iaitu tentang Profesor Tejasin, seorang profesor daripada Thailand, pakar anatomi. Bila dia pakar anatomi, dia juga pakar dermatologi. Yang mana ketika persidangan perubatan Saudi dia buat satu persidangan perubatan kali ke-6, ketika mana Tijatat ataupun Tejasin dia datang, dia bentang dan dia dengar pembentangan daripada orang Islam. Profesor-profesor Islam menerangkan tentang embrio, rahim ibu yang telah berlaku persenyawaan, ada embrio pada setiap rahim ibu. Maka embrio itu, fasa-fasa perubahan itu sebiji sama seperti mana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Sebiji. Bila dikaji satu fasa demi satu fasa, Al-Quran dah jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Bila profesor ni dia dengar, orang Islam dia kata dalam kitab dia ada, dia pun kata dalam kitab dia agama Buddha, dia kata dalam kitab suci dia pun ada. Orang Islam kata, oh kalau begitu bagus, kita pun nak dengar apa yang kitab suci Buddha ada sebut. Maka dia pun kaji, balik dia kaji. Kemudian pada tahun yang kemudian, persidangan perubatan Saudi kali yang ke-7, 1982, bila dibuat persidangan, Profesor Tejatat ni datang. Bila datang, orang pun tanya, Profesor, tahun lepas Profesor kata ada nak terang tentang kitab yang menyebut embrio, tentang perkembangan embrio dalam kitab suci, tuan. Boleh tak terang? Maka dia kata dia minta maaf. Masa dia cakap tu dia yakin ada, tapi dia tak kaji lagi, dia tak jumpa lagi. Tapi bila dia balik, dia cari tak jumpa. Tak ada. Maka bila disebut begitu, orang Islam kata, kalau begitu, kami cadangkan untuk Prof baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Keith Moore ataupun Keith Murray, seorang profesor bidang anatomi juga daripada Kanada. Dia ada tulis satu buku, Bible, Al-Quran dan kajian tentang perubatan. Begitulah lebih kurang. Bila dia baca buku tu, dia begitu takjub, kerana Profesor Keith ini telah mendatangkan fakta-fakta perubatan dan sebiji apa yang ada dalam Al-Quran, perubahan-perubahan itu telah ada. Yang mana kebanyakan fakta-fakta perubatan itu hanya ditemukan apabila teknologi telah moden. Untuk kita bedah, untuk kita suluh, untuk kita tengok, untuk kita buat satu penelitian yang begitu dalam. Nak tengok dalam rahim ibu, perkembangan embrio macam mana? Kena ada satu teknologi yang begitu canggih. Maka disebabkan itu, dia begitu takjub. Dia kata, macam mana Al-Quran ni boleh terang? Macam mana dia boleh terang begitu hebat sekali tentang perkembangan embrio yang mana telah diterang 1400 tahun yang lepas, tetapi pembuktian dari segi saintifik hanya berlaku pada era moden. Dia pun pelik. Maka ada seorang profesor, dia kata tentang kulit. Sebab dia pakar anatomi, pakar dermatologi, kulit, tentang pakar kulit. Dia tahu tentang kulit. Kulit kita ni ada 3 lapisan yang disebut sebagai epidermis, dermis dengan subcutis. Saya bukan pakar perubatan, saya sebut ialah yang saya baca. Tak tahu sebutan yang betul tu macam mana. Dia ada 3 lapisan. Dan setiap lapisan itu menentukan tahap kebakaran. Beberapa tahun lepas kita dengar satu kes pelajar dibuli, Zulfarhan, yang mana dia mendapat luka bakar tahap 1 sebanyak berapa puluh tempat dalam badan. Di badan dia tu berapa puluh tempat luka tahap 1. Kemudian kita tengok ada kes kebakaran yang mangsanya terbakar, disebut dalam berita tahap 3. Apa benda ni? Tahap itu bergantung kepada kulit kita.
tahap kebakaran. Kalau api ataupun kebakaran itu kena pada lapis yang pertama, dia panggil tahap pertama. Dan ibu-ibu yang memasak, bila kena api dia tengok merah. Merah muda. Maka itu dia panggil tahap pertama. Kalau dia merah gelap, itu tahap kedua. Kebakaran tahap kedua. Kalau dia sampai tahap hitam, itu dia kebakaran tahap 3. Dan kata profesor ni, kalau kebakaran itu sampai kepada tahap yang ketiga, orang tidak akan lagi rasa sakit. Terbakar ni, kulit dia terbakar. Tapi orang tak akan rasa sakit. Pasal apa tak rasa sakit? Sebab pada tahap yang ketiga, disitulah ada saraf-saraf yang mengesan kesakitan. Ataupun reseptor yang mengesan panas, sejuk dan kesakitan. Maka bila dah terbakar pada tahap yang ketiga, saraf tu dah mati. Bila dah mati, maka dia tidak lagi merasai sakit. Dan tuan-tuan boleh kita tengok dalam fakta sains, kebakaran tahap ketiga bahaya, tapi dia tak rasa sakit. Dia rasa sakit sikit sebab sekitar tu masih belum yang mati, tapi tempat yang dah mati saraf tu tak rasa sakit. Dan bila disebut begitu, dia kata betul. Pakar anatomi, dermatologi, dia kata betul-betul. Maka para profesor, doktor di sana, dia kata Al-Quran dah sebut 1400 tahun yang lama. Yang tu kaji tentang embrio dalam rahim ibu, yang ni tentang kulit. Al-Quran dah sebut, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ayat ini surah Nisa ayat 56. Ayat ini disebut kepada orang kafir. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, mereka ini akan dibakar dalam api neraka. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan dibakar dalam api neraka, yang disebut dalam Al-Quran kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus, setiap kali kulit mereka dah mati kerana terbakar dengan api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan menukar kulit itu dengan yang baru. Allah Ta'ala kata kami akan tukar kulit itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, untuk rasa azab pedihnya diseksa dalam api neraka. Ini disebut dalam surah Nisa ayat 56. Maknanya, para pengkaji Islam dah kata dah, kalau kulit tu dah hangus, tak rasa sakit. Maka Allah Ta'ala nak bagi azab dalam api neraka ni, dia tukar kulit baru pula. Maka kita akan berlaku penukaran yang banyak kali. Kulit kita hangus, tukar baru untuk rasa sakit. Dan kita harap bukan kita lah, biarlah orang-orang yang bukan Islam, yang kita orang Islam, biarlah masuk Islam semua. Biarlah masuk syurga semua, dan orang yang bukan Islam biarlah masuk Islam semua. Tapi Allah Ta'ala nak bagi ancaman kepada orang kafir yang mengkufuri ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dimasukkan dalam api neraka. Bukan setakat itu saja, bila terbakar habis, tukar kulit baru untuk merasai kesakitan. Bila dia dengar benda ni, dia sangat takjub. Profesor Tijasin ni, dia kata pelik ni. Dia kata, bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 tahun yang lampau, 14 abad yang lampau, mengetahui tentang fakta ini. Yang mana fakta ini hanya ditemukan pada kurun yang ke-20 sahaja. Kurun ke-20 baru ditemukan tentang reseptor dan sebagainya. Tetapi Islam dah terang pada 14 abad yang lampau. Macam mana? Dia kata macam mana? Kenapa Al-Quran boleh terangkan? Maka profesor orang Islam di sana dia kata,
Mungkinkah Al-Quran ini dibuat oleh manusia? Oh, dia kata betul juga. Ni kalau kitab macam ni, tak mungkin manusia boleh tulis pada 14 abad yang lampau. Mustahil. Mustahil. Maka dia kata, ini Al-Quran diturunkan oleh Tuhan kami, iaitu Allah. Dan Allah lah yang mencipta kita. Allah Ta'ala tahu tentang kita. Allah Ta'ala khabarkan di dalam Al-Quran. Maka bila dia rasa begitu, dia dah ada satu rasa dalam hati terpikat dengan Islam. Tapi dia tak perlu Islam lagi. Dia balik, dia mengajar di Universiti Chiang Mai. Dia mengajar, dia profesor di sana. Dia mengajar dan dia menyampaikan fakta-fakta yang ada dalam Islam. Dia Buddha. Dia menyampaikan fakta yang ada dalam Islam tentang kajian dia lah. Dia tak adalah cerita tentang hukum zina, hukum orang yang berkhaluat, tak lah. Dia cerita tentang yang berkait dengan anatomi. Bila dia cerita, 5 orang pelajar dia masuk Islam. Dia tak masuk Islam lagi. Dia cerita-cerita, dia pun terangkan, menyebabkan 5 orang pelajar bukan Islam masuk Islam. Dan pada persidangan 3 November 1983, ketika mana sesi dia maju dan dia bercakap dalam persidangan tu, dia kata segala yang terakam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu pastilah kebenaran yang boleh dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak boleh membaca dan menulis pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Yang Maha Pencipta. Katanya, yang mana dia kata mustahil Al-Quran tu direka oleh manusia. Nabi Muhammad bawa ni pun dia dapat daripada orang yang cipta dia, Allah Ta'ala. Maka bila dia kata begitu, selepas tu dia tutup majlis tu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Baru dia peluk Islam. 5 pelajar dia peluk Islam dulu kerana dia ajar, dia peluk Islam kemudian. Dia peluk Islam kemudian. Inilah yang kita tengok bijak pandai di barat, bijak pandai dalam dunia Islam, memeluk agama Islam apabila dia kaji agama.